Bertemu kembali dalam YT 101 hari Khamis pada hari ini. Baiklah, dalam series kelima kita akan menyentuh kepada bagaimanakah untuk mendapatkan idea, how to generate idea. Okey, jadi merujuk kepada slide membantu saya dan juga anda. Okey, dan sebelum itu terima kasih kepada anda yang menonton daripada siri pertama sampai ke sekarang, terutamanya kepada anda di luar sana, YouTuber pemula seperti saya. Okey, baiklah, jom kita teruskan. Okey, jadi ini merupakan proses untuk mendapatkan idea. Kadang-kadang idea datang dari mana-mana. Contohnya duduk di jamban ataupun tengah minum kopi ke, tengah merokok ke, ada saja idea. Okey, untuk mereka yang rajin, mereka akan menulis dalam nota ataupun mereka akan menaip terus dalam phone, note dalam phone. Dan kadang-kadang lah, memang selalulah kita akan terlupa idea kita tersebut. Okey, baik, untuk content creator kita mesti mengetahui bahawa idea-idea yang kita lahirkan dari sini mungkin ada masalah sikit dari segi pengaplikasian ataupun penyampaiannya. Okey, dan di sini saya cuba untuk menerapkan apa yang telah pun dilakukan kajian daripada agensi periklanan, okey, ataupun ad agency terkenal iaitu BBDO daripada Amerika ya. So di sini Alex Osborne, okey, seorang daripada founder yang pertama sekali menubuhkan BBDO ini dan juga merupakan Creative Education Foundation under DDBO, menggariskan lebih kuranglah dekat 5 langkah untuk menjana idea. Okey, walaupun ini lebih menjurus kepada bidang periklanan, advertising, tapi mungkin boleh membantu kita content creator. Okey, kadang-kadang content creator ada masalah. Kalau orang menulis novel, dia ada masalah writer's block. Untuk kita pun mesti ada masalah writer's block, di mana kadang kita akan tertanya apakah konten kita seterusnya, what is our content. Dan for sure antara kita ini akan terus berfikir, tak apalah, kita shoot lah apa-apa je lah, aktiviti luar ke, ataupun kita create aktiviti, kita shoot, kita upload. Jadi proses shoot, upload itu mungkin adalah memenuhi syarat saja bagi merancakkan lagi kita punya channel. Faham? Maksudnya kita shoot saja, tak berfikir adakah ianya ada nilai, adakah ianya akan memberikan impact kepada viewers, sekadar untuk memenuhi syarat untuk merancakkan. Saya suka meletakkan ayat merancakkan lagi kita punya YouTube channel supaya orang tak bosan melihat ataupun subscribers terus lari saja. Okey, awal mula terus. Step pertama adalah immersion. Bahasa Inggerisnya immersion, bahasa Malaysianya kita cuba menyelami. Okey, menyelami. Alright, dalam sini dia kata untuk membuat research, kita boleh pergi keluar sebentar, duduk kedai kopi, mendengar cerita di kedai kopi contohnya, ataupun tengok TV, tengok YouTube pun contohnya yang terbaik untuk immersion. Immersion maksudnya kita nak memperbanyakkan lagi input dalam kita punya idea. Okay? Input dalam idea kita, right? Kerana idea ni datang dan pergi. Kalau idea datang, tulis terus, tak apa. Kalau kita idea itu datang dan pergi, kita biarkan saja, sangat rugi. Nombor 2, step 2, ideation. Ideation bermaksud dalam segi advertising, periklanan. Ideation, kalau contoh dalam periklanan, dalam advertising, produk seperti Britsec. Okay, Britsec adalah untuk membunuh nyamuk. Baik, untuk orang yang buat iklan
untuk mengiklankan produk Ridsec, kena tahu dia punya function Ridsec. Apakah kandungan dalam Ridsec? Kena research, baru je boleh buat advertising. Satu. Contoh nombor 2, Ferrari. Okay, so agensi periklanan akan memberikan masa untuk mengkaji Ferrari, drive Ferrari, tengok kelajuannya dan sebagainya, barulah mereka akan buat iklan yang terbaik. Seperti kita ni, content creator, kita perlu ada satu bentuk ideation di mana kita mencuba dulu, baru kita shoot video. Takkanlah contoh kita direct masak tanpa mencuba dulu. Okay, mencuba dululah ya. Kita mesti mencuba dulu, barulah kita boleh show kepada orang, oh ini cara-cara untuk memasak. Takkanlah ambil video terus shoot. Ini adalah mungkin cara yang betul bagi setengah orang, tapi kalau tak ada perancangan akan menjadi lebih hancur lah. Contohnya. Okay? So kita mesti ada ideation, okay? Melihat kepada sesuatu konten secara mendalam, ideation. Nombor 3, brain fog. Brain fog ini berlaku bila kita dah tepu idea kita dah cukup itu saja, tak ada lagi idea yang baru, tak ada lagi konten baru nak dibuat. Ini akan berlaku kepada kita sebagai content creator, dan pastikan kita cuba untuk pergi ke step pertama, immersion, menyelami lagi apakah yang dapat dibuat lebih daripada konten yang kita lakukan. Contoh, kita buat konten memasak. Okay? Konten memasak, tak salah buat konten memasak, tapi kadang-kadang memasak ada banyak cara, ada banyak resepi, betul? Jadi kita boleh mengubah resepi, boleh membuat fusion di sana di sini, ataupun paling senang untuk immersion, tengok rancangan memasak seperti AFC, Asian Food Channel, Food Network, okay, untuk mendapatkan idea. Oh, macam ni contohnya Chef Shirzen 5 rejah 5 rasa cara masak dia, ataupun oh ini cara Jamie Oliver masak di luar rumah, di taman contohnya. Jadi kita ada idea. Ini bukan meniru, tapi at least kita ada mengambil sikit idea, menjadikannya sebagai kita punya ideation. Okey, langkah 3 tadi iaitu brain fog. Okey, langkah 4, incubation. Okey, incubation bermaksud kita kalau boleh jangan terlalu kritikal dalam memikirkan sesuatu. Kritikal bermaksud contohlah kita nak membuat review berkenaan kereta. Kadang-kadang viewers ni dia nak tahu semua. Kadang-kadang viewers ni tahu perkara itu, tapi dia saja aja nak tengok. Oh, okey, dia ni berkonten kereta. Oh, salah tu. Okey. Baik. Macam ni. Bermaksud incubation adalah kita meletakkan minda yang berfikir ni relax, dan dia akan minda yang happy, minda yang kreatif bergerak. Contohlah tengok movie, cerita Avengers Endgame. Orang yang mati boleh hidup semula dengan buat macam ni saja. Orang yang mati boleh hidup semula, Thanos buat macam ni, semua boleh hidup semula. Okay, logik akal itu takkan berlaku. Ataupun contohlah saya tengok video Hasbullah Syarah. Ini saya punya contoh yang terbaik lah. Okay, boleh tengok video dia berkenaan dengan Fast and Furious. Dia katakan 5 perkara yang Dom menipu kita. Contohlah ada sini lah. Okay, so Hasbullah Syarah membuat kita terfikir, oh benda ni, semua benda-benda ni adalah mengarut. Tapi bila kita menonton Fast and Furious, kita biarkan otak kita ni yang tak berfikir banyak, layan saja. Okay? Jadi di manakah kesemua ini terdapat dalam kita punya content creator? Bermaksud kita mesti, walaupun kita berfikiran ke depan, tapi at least kita let the video flow. Maksudnya kita rakam dulu, barulah kita akan melihat hasilnya di waktu editing. Alright. Step 5,
illumination. Okay? Illumination maksudnya kita cuba untuk mendapatkan sesuatu idea yang datang daripada secara tiba-tiba dan kita relax. Okay? Itu maksudnya sebagai illumination. Kita relax, kadang setengahnya saya tak mengamalkan merokok, tapi yalah, ada yang merokok, ada idea, ataupun ada yang tengah makan keropok ke, ada idea, ataupun dalam jamban, ada idea. Cepat-cepat tulis, kalau boleh tulis, rakamkan, record dalam kita punya phone supaya kita boleh refer back. Itu adalah idea yang boleh dibuat untuk konten yang seterusnya. Okay? Dan paling akhir sekali, step 6 adalah evaluation. Evaluation maksudnya setelah semua ini kita lakukan from step 1 until step 5 tadi, kita mesti evaluate sama ada bolehkah perkara ini dibuat sebagai konten, adakah ianya sesuai untuk viewers ataupun subscriber saya contohnya, ataupun adakah semua ini bermanfaat atau memberikan impact kepada saya punya viewers ataupun subscribers. Okay? Secara kesimpulannya, 5 steps ini sangat berguna, terutamanya kepada kita YouTuber pemula seperti anda dan saya. Dan yang paling pentingnya, bila kita menerapkan 5 langkah ini, kita akan menjadi lebih sedar bahawa idea itu datang dari mana-mana saja. Even sekarang ini anda melihat video saya pun ada idea dah. Baru saya tahu saya nak buat ini. Okay, jadi janganlah kita merasakan diri kita tidak mahu belajar perkara yang baru, tapi kita cuba untuk mengambil poin-poin yang akan membantu kita dalam membuat konten yang terbaik. Okay? Dengan menerapkan konsep periklanan, advertising, mungkin akan membantu kita semua dalam membuat satu video yang menarik, tertarik, ada konten yang terbaik, dan juga yang pastinya akan memberikan manfaat kepada penonton di luar sana. Dengan itu, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, subscribe KKJ TV, dan juga tunggu untuk siri yang akan datang. Terima kasih. Kelas Bersurai.